Alhamdulillah berdasarkan qadir muslim-muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada ini Kamis kita ditemukan untuk mentadabbur ayat Al-Quran. Semoga bersama-sama duduk dalam ini, semoga ada supaya kita semua dapat belajar dengan sempurna. Jadi untuk tidak menjaga masa, saya mengucapkan kepada Ustaz dari untuk membimbing kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat kita pada pagi ini ayat 55 daripada surah An-Nahl dalam muka surat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون صدق الله العظيم. Liyakfuru bima atainahum, untuk mereka mengkufuri Allah, mengingkari Allah terhadap apa yang telah dikurniakan, yang telah kami, yakni Allah kurniakan kepada mereka. Jadi sikap mereka yang tidak pandai bersyukur, yang semata-mata yang menzahirkan kekufuran mereka, kufur. Sebab itu tuan-tuan bersekalian, dalam Quran, kalau kita ingat balik ayat yang selalu para ulama dan tuan-tuan guru kita sebut, ayat tentang syukur. Lawan syukur apa dia? Lawan syukur kufur. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kamu. Wala in kafartum, Allah tidak sebut jika kamu tidak bersyukur. Kerana lawan bersyukur itu, makna sebesar-besar tanda bersyukur ialah beriman kepada Allah. Orang beriman kepada Allah Ta'ala dan dengan iman yang sempurna, di mana iman yang sempurna mesti merangkumi tiga. Yang pertama al-iqrar, yang pertama at-tasdiq, membenarkan Allah dan Rasul dengan hati. Yang keduanya mengakui dengan lidah, dan yang ketiganya beramal dengan anggota. Jadi sebab itu orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman, pasti dia tidak bersyukur. Kerana kalau dia tidak beriman kepada Allah, menunjukkan bahawa dia tidak mengakui bahawasanya nikmat yang dia dapat itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu, perkara yang pertama sekali yang manusia perlu lakukan untuk menzahirkan syukur mereka kepada Allah ialah dengan beriman kepada Allah. Namun tidak cukup, tidak memadai, mesti taat. Dengan adanya ketaatan barulah sempurna syukur tersebut. Bermula daripada ketaatan lidah dengan kita mengucapkan alhamdulillah, dan diikuti dengan kita menggunakan nikmat Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan tubuh kita sendiri untuk sembahyang, puasa, kemudian harta yang kita dapat, dan kita mulakan dengan mengeluarkan zakat, dan kemudian kita bersedekah dan sebagainya. Itu tanda bahasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kafir ini, Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum ini, apabila Allah telah kasyafad durra ankum, apabila Allah telah membebaskan ataupun telah menyelesaikan kemudaratan yang menimpa kamu itu, diselesaikan oleh Allah, diselamatkan kamu daripada sakit, daripada kepayahan, kesusahan, semuanya Allah Ta'ala selesaikannya daripada kamu. Tiba-tiba sebahagian daripada kamu masih syirik kepada Tuhan mereka. Tuhan yang mana mereka merintih minta tolong tadi ni, sepatutnya setelah Allah tolong, mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan mereka tidak menyekutukan Allah. Tapi apa yang berlakunya ialah mereka masih syirik kepada Allah. Liyakfuru bima atainahum, sama ayat kita ini. Jadi semua itu mendedahkan kekufuran mereka. Sepatutnya mereka bersyukur.
tapi sebaliknya mereka telah kufur, mengkufuri nikmat yang telah kami, kata Allah, kurniakan kepada mereka, iaitu mereka menyemutukan Allah, menerhaka kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatakan fatamatta'u, tak apalah kata Allah, berseronoklah kamu, tamatta'u fasawfa ta'lamun, dan kamu tiba masa kamu akan tahu akibat daripada kekufuran yang kamu lakukan itu, ya. Kata ulama dalam tafsir, fasawfa ta'lamuna, kelak kamu akan tahu aqibata kufrikum wa asyanikum, kesudahan ataupun akibat daripada kekufuran kamu dan juga penderhakaan kamu tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sebagaimana sedia maklum, semua pelakuan kita di akhirat, di dunia ini, semuanya akan dihisab kembali oleh Allah di akhirat dan akan diberi balas. Jadi yang baik akan diberi pahala, iman, amal soleh yang akan bawa keuntungan di akhirat, dan kekufuran dan juga maksiat akan membawa kerugian, ya, di akhirat. Jadi sebab itu dalam surah yang pendek yang semua kita hafal, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, dan umur kita ni masa, ya, umur kita tu masa. Makhluk ini tertakluk dengan masa dan juga tempat, ya. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahwasanya sekalian manusia akan berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan sentiasa mereka berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu dengan iman dan amal soleh, dan juga dengan kesabaran, sabar dalam iman dan amal soleh. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna, dan mereka menjadikan bagi apa yang tidak mengetahui, iaitu bahala-bahala mereka yang hanya batu, yang tidak tahu apa-apa, tapi mereka jadikan untuk bahala-bahala mereka yang tidak mengetahui itu nasiban, sebahagian, mimma razaqnahum, daripada apa yang kami kurniakan rezeki kepada mereka. Kami yang bagi rezeki, tapi mereka gunakan rezeki itu untuk bahala mereka, bahala yang tidak tahu apa-apa. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama tadi tak pandai bersyukur. Yang kedua ni ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Maknanya dipanggil apa? Zalim dipanggil. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, apa kezaliman yang paling, bila mereka jadikan kepada bahala yang tidak tahu apa-apa itu sebahagian daripada rezeki, mana mereka bersedekah, mereka infak, dan mereka dipanggil apa, belanjakan harta mereka untuk bahala mereka, itu tak sepatutnya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni amal soleh, zakat kita, sedekah kita, itu kita berikan lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah lah yang sebenarnya yang layak untuk dikemukakan sembahan kita, ibadat kita kepada Allah, termasuk ibadat-ibadat harta. Kerana sebahagian daripada ibadat adalah ibadat al-maliyah, zakat, sedekah, beri makan kepada orang lain, fakir miskin, wakaf, itu semua ibadat-ibadat maliyah. Sebagaimana semayang, puasa untuk Allah, begitu juga ibadat-ibadat harta kita pun untuk Allah Ta'ala juga. Tapi mereka ini, jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, salah satu zalim, mana bila meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, dipanggil apa itu? Zalim. Zalim wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, itu makna zalim. Dan sebesar-besar kezaliman yang disebut oleh Allah dalam Quran, apa dia? Syirik pada Allah. Dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau syirik pada Allah, kerana sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Tallahi, demi Allah, la tus'alunna, benar-benar kamu semua akan ditanya, akan disoal oleh Allah, amma kuntum taftarun, terhadap apa yang kamu reka-rekakan itu, iaitu sembahan yang lain daripada Allah. Jadi menyembah yang lain daripada Allah, semua itu adalah kepalsuan, rekaan. Bila menyembah Allah Ta'ala sahaja, itu menyembah Tuhan yang sebenar, Tuhan yang sebenar. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini Allah Ta'ala menyebutkan apa saja yang manusia buat di muka dunia ini,
akan dipersoal oleh Allah, termasuk benda yang sepatutnya dia tak buat tapi dia buat. Itu akan menjadi wabalun alaihim. Wabal maknanya dia panggil akan berpatah semula kepada manusia dalam bentuk akibat yang buruk. Sebaliknya tuan-tuan sekalian, kita kena ubah segala yang di dunia ini menjadi keuntungan untuk kita di akhirat. Dan tidak akan berlaku melainkan dengan iman dan juga mentauhidkan Allah. Dengan adanya iman, dengan adanya la ilaha illallah, semua kebaikan yang kita buat atas muka dunia ini akan menjadi pahala untuk kita di akhirat. Tapi dengan tidak adanya iman, dengan kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lawan iman apa dia kufur, dan juga syirik itu membatalkan semua kebaikan kita. Sekalipun baik di akhirat batal habis semua dengan sebab kekufuran dan juga syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ja'aluna lillahi, itu yang kedua. Yang pertama tak bersyukur. Yang kedua zalim. Yang makna menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala apabila tidak menyembah Allah, sebaliknya menyembah Tuhan yang tak sepatutnya disembah, termasuk dalam bab harta pun memberi pengorbanan kepada berhala-berhala yang tidak sepatutnya, yang tidak tahu apa-apa itu, dan mereka meninggalkan pengorbanan kepada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pula, wa ja'aluna lillahil banat, dan mereka menjadikan untuk Allah itu anak perempuan. Ini sebahagian daripada orang-orang musyrikin Mekah, di mana mereka menyatakan bahawa al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka menjadikan milik Allah anak-anak perempuan. Macam orang Kristian pula kata Nabi Isa anak Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sendiri menurunkan wahyu, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak mana dia bukan bapa, bukan ibu, dan dia bukan anak. Jadi Allah Ta'ala nafikan sendiri. Laisa kamitsli syai'. Dia tidak sama dengan apa-apa pun. Walahum ma yashtahun, sebaliknya bagi mereka pula apa yang mereka ingini. Apa yang mereka ingini orang musyrikin ni? Anak lelaki. Bila dapat anak lelaki seronok, tapi bila dapat anak perempuan dia akan berasa terhina, kerana mereka tidak suka anak perempuan. Tapi yang peliknya, yang mereka tak suka tu mereka bagi pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada anak dia, malaikat itu anak perempuan Allah. Malaikat anak perempuan Allah. Jadi elok. Hak yang tak elok bagi kat Allah Ta'ala. Hak elok mengaku, ni anak kami. Hak tak elok timbus. Kan Allah Ta'ala ingat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, manusia ini bila dia tidak bersama dengan wahyu, dia akan hilang kecerdikan. Dia sebab itu dia panggil habis cerdik bodoh. Kalau tak bersama dengan wahyu. Tapi kalau manusia bersama dengan wahyu, insya-Allah kecerdikan itu akan terbimbing. Dia akan cerdik sampai bila-bila lah, insya-Allah. Dan sebab itu orang Melayu sebut dia guna bahasa bijaksana. Dia tak ada bijak sini. Maknanya kita ni sentiasa kena bijaksana. Mana berfikiran jauh. I'tiqad kita ke, amalan kita ke, bukan untuk kita selamat di sini saja di dunia. Sebalik kita akan selamat dalam kubur nanti, dan juga kita akan selamat sampai di akhirat. Jadi sebab itu kita kena bersama dengan wahyu Allah. Kalau kita hanya akal saja, akal ni dia hanya boleh fikirkan sekadar apa yang mampu untuk dia sampai, iaitu yang boleh dicerap oleh panca indera. Apa yang dia dapat tengok, apa yang dia dapat dengar. Sedangkan apa yang dia tak sampai oleh panca indera, di antaranya alam kubur, apa yang akan ditanya dalam kubur nanti, apa yang dia akan hadapi dalam kubur nanti, kemudian kebangkitan nanti, di mahsyar nanti, iaitu akal tak mampu nak capai. Maka sebab itu, kalau manusia ini dia menolak wahyu, maka dia hanya bijak di sini tapi tak bijak di sana. Maka akhir sekali tuan-tuan sekalian, dia akan kecewa, sangat-sangat kecewa. Dan termasuk dia andaian-andaian yang pelik-pelik. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ada perkara-perkara dalam hidup kita ini yang kita kena menerima bahasanya ada batasan dia yang boleh kita fikirkan. Di antaranya Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kalau kita sebut kata kita ni kena warak, tapi kita selalu faham warak ni bab makanan saja.
jangan makan lebih dan sebagainya. Tapi sebenarnya termasuk kita warak ialah dari percakapan kita, bahasa kita, tuturan kita, utama sekali tentang Allah. Jangan cuba untuk bercakap lebih, nanti akan salah. Dan berbahas dengan berlebihan. Boleh ke tidak Allah Ta'ala ni berzalim? Dibahas begitu. Tuan-tuan sekalian, yang faham, tak faham, mana bagus. Kalau tuan-tuan tak faham tu, mana tuan-tuan tak tengok. Mana tuan-tuan kurang berinteraksi dengan Facebook tu baru baik, tuan-tuan sekalian. Kerana aku lama aku jadi pelik, dia panggil sekarang ni. Dia bahas, maknanya tak mustahil. Maknanya tak mustahil bagi Allah itu bersifat zalim kalau dia nak. Ya. Tuan-tuan sekalian, bukankah Allah Ta'ala dah nafikan wa ma anna bizallaman lil abid? Tidak aku akan menzalimi hamba aku sampai bila-bila. Jadi kenapa kita nak boleh terbitkan bahasa itu bahasanya Allah Ta'ala kalau dia nak, dia boleh buat zalim kalau dia nak. Maknanya kalau kita sebut begini tak apa, Allah Ta'ala dia boleh lakukan apa-apa saja yang dia nak atas makhluk dia, dan segala tindakan dia atas makhluk, walaupun makhluk tak suka, maka tetap adil. Zalim tidak ada. Allah Ta'ala menafikan dalam banyak ayat dalam Quran. Tidak boleh ada. Lagipun tuan-tuan sekalian, kan Allah Ta'ala disebut salah satu namanya Al-Adlu, Tuhan yang Maha Adil. Jadi sebab itu orang yang berucap itu dia kena minta maaf. Orang yang berucap itu dia kena minta maaf. Tidak ada istilah zalim. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa semua af'alullah bainal adlu wal fadlu. Segala perbuatan Allah, kejadian Allah yang Allah Ta'ala tetapkan berlega di antara keadilan dia ataupun kurniaan dia saja. Zalim tidak ada. Zalim ni maknanya dia buat apa yang tak sepatutnya zalim. Wadu syai' bi ghairi mahalli, fi ghairi mahalli. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, bila orang ambil upah dengan kita tanya dia, kamu buat rumah, tolong perbaik atap rumah saya. Tuan-tuan kata, ustaz ada contoh tu, tak ada contoh lain, perbaik atap rumah. Tak apalah, buat apa-apalah. Lalu kita tanya dia, berapa upah kamu nak? Dia kata 1,000. Dia selesai semua, dia buat mengikut yang kita sepakati. Kemudian tuan-tuan nak bagi kat dia, saya bagi 1,500 sebab saya tengok kamu pun semayang elok, kemudian kamu pun tak berkira, saya bagi 1,500. Itu dia panggil apa tuan sekalian? Al-Fadlu. Sepatut dia dapat 1,000, tapi tuan-tuan bagi 1,500, makna kurniaan dia panggil. Nak melayani dia dengan kurniaan. Kalau tuan-tuan bagi 1,000 saya, tak lebih, kupang tak lebih, itu dia panggil apa? Al-Adlu. Keadilan dia panggil. Tapi kalau tuan-tuan kata saya nak bagi 800 ya, nak tak mau. Nak ambil tak mau sudah. Itu panggil apa tu? Zulmun yang tu. Allah Ta'ala yang tiga tak. Hatta kalau orang buat jahat pun dia akan balas 1. Allah Ta'ala akan balas 1. Dia janji begitu. Kecuali kalau orang tu kempen pula, tu lain lah. Dia tu pahala kempen pun, dosa kempen. Tapi kalau buat baik tuan-tuan sekalian, dia maha bersyukur. Asy-Syakur, Tuhan yang maha berterima kasih kepada hamba, itu membalas yang lebih. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita pun tak mahu nak tomah siapa-siapa, dan kita pun bimbang juga, kadang-kadang kita mengajar pun boleh berlaku kesilapan juga. Tapi mudah-mudahan semualah dipanggil Allah Ta'ala merahmati kita, mengampun kita semua. Tapi kita memperingatkan diri kita sendiri bahasanya tentang Allah Ta'ala ini kena warak dari segi bahasa. Bahasa kena warak, makna kita sebut apa yang Allah Ta'ala sebut cukup, tak payah hurai lebih minta Allah, kerana dia akan bawa kepada kesilapan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia tawara, wa idza busyira, dan apabila diberi khabar kepada salah seorang daripada mereka bil unsa, dengan anak perempuan, zalla wajhu, menjadilah wajahnya itu muswaddan, muram durja, bermuram durja tu muswaddan. Dia kinayah, dia panggil ahli syurga pun mukanya putih berseri. Itu menggambarkan kegembiraan, keceriaan. Ahli neraka pula wajahnya ialah hitam. Itu menggambarkan pada masa muram, dipanggil hodoh. Jadi orang Melayu kata wa kazim, dalam keadaan menahan marah. Bila ada isteri dia akan mengandung sonok.
Lepas tu tunggu nak bersalin. Zaman tu tak ada scan lagi zaman dulu. Dia lahir baru tahu. Lahir-lahir saja orang bagi tahu kamu dapat anak perempuan. Maka pada ketika itu busyira, diberi khabar gembira dapat anak. Tiba-tiba sebut perempuan. Zalla waju, dan wajah dia berubah menjadi muswaddan dipanggil. Yang tadi ni berseri-seri dah, tiba-tiba jadi merah padam. Muswaddan dipanggil. Maknanya dah kusam, dipanggil apa? Wajah tak ceria lagi dah. Tak ceria, wa kazim, dan keadaan dia menahan marah. Tak seronok. Okay. Jadi tuan-tuan bersilat itu memang tabiat dipanggil orang jahiliah, tidak suka kepada anak perempuan. Kita kata apa, macam muka orang kalah judi. Itu bahasa Melayu. Apa lagi bahasa Melayu, muka apa dan selihat. Macam-macam lah istilah-istilah yang orang Melayu guna menggambarkan kepada wajah yang nak marah, wajah yang kita kata kecewa dan sebagainya. Yatawara, dia bersembunyi minal qaum, daripada orang ramai, min su'i ma busyira bih, kerana tidak sanggup berhadapan dengan khabar buruk. Su'i buruk, buruknya khabar yang disampaikan kepadanya. Jadi kalau boleh tak mau keluar rumah. Kalau boleh tak mau keluar rumah kerana berdepan dengan orang lain. Nanti orang akan tanya, orang musyrikin sama kawan-kawan tanya, macam mana dah dapat anak perempuan, tunggu apa lagi? Jadi dia dalam dilema. Dia dalam dilema. Lalu Allah Ta'ala kata dalam dilema, ayumsikuhu ala hunin. Dia berfikir bagaimana keputusannya, adakah dia nak terus memiliki anak itu ala hunin, tapi terpaksa berdepan dengan kehinaan. Kerana masyarakat pandang bahwasanya orang yang menyimpan anak perempuan ini orang yang tidak menjaga adat. Orang yang tidak menjaga adat, orang tidak teguh dengan adat. Jadi kalau nak hero dengan masyarakat ni, dia kena timbuskan. Am yadusuhu, tapi dia berasa sayang anak. Tapi kalau dia nak terus miliki anak itu, dia kena berhadapan dengan kehinaan lah oleh masyarakat, ataupun yadusuhu fi turab, dia menimbusnya dalam tanah. Itu dia berada dalam dilema. Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah, alangkah buruknya cara mereka memutuskan. Baik buruk, dan sebagian ulama menyatakan cara mereka memutuskan apa yang menjadi untuk Allah, iaitu anak perempuan. Yang baik, yang seronok, yashtahun, yang diri mereka nak, iaitu anak lelaki, maka sandarkan. Bila dapat anak lelaki saja seronok, ni anak saya, anak saya, anak saya. Bila dapat anak perempuan saja, tak mengaku anak, timbus, tanam, hidup-hidup. Tapi tiba-tiba mai tak nak nisbah kepada Allah Ta'ala, boleh pula mereka nisbahkan malaikat anak perempuan Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, Allah telah menutup kewarasan mereka dengan sebab mereka jauh daripada wahyu Allah. Jadi sebab itu untuk kita ni sentiasa waras, kena rajin baca Quran, kena rajin tasbih, tahmid. Dia semua zikir-zikir, kalau tuan-tuan perhatikan yang Allah Ta'ala ajar kita itu, semua itu adalah dipanggil meneguhkan. Ada ketikanya tauhid, ada ketikanya kesempurnaan Allah, ada ketikanya menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Bila kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, maknanya kita menafikan daripada Allah segala yang tidak layak kita ucapkan pada Allah. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maknanya maha suci Allah daripada segala kekurangan, kelemahan, daripada yang sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Bila kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, makna kita mengisbatkan segala ketinggian, segala sanjungan, segala sifat-sifat yang sempurna itu hanya Engkau saja ya Allah yang layak. Nah, kalau kita nak bilang satu-satu, tak larat kita pun bukan tak rajin macam orang dulu. Tak rajin kita kata nak berzikir dengan nama-nama Allah dan sebagainya, maka kita dengan sebut alhamdulillah itu dia merangkum semua sekali. Dan bila kita sebut la ilaha illallah, mana kita menafikan syirik. Kita tak nak menunjukkan Allah. Sebab itu kita mengikrarkan la ilaha illallah. Bila kita menyebutkan la haula wala quwata illa billah ataupun hasbunallahu wa ni'mal wakil, mana kita bersifat tawaduk depan Allah. Bahwasanya ya Allah, kami ni tak ada apa-apa pada kami. Semuanya hanya dengan pertolongan-Mu ya Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian,
orang yang rajin berzikir pada Allah Ta'ala ini, dia akan mati dengan husnul khatimah, yang mati yang baik, ya, kerana dia beradab dengan Allah Ta'ala, kerana dia mentauhidkan Allah, menyucikan Allah. Dalam hadis yang selalu kita baca, Nabi SAW menyebutkan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Lilladzina la yu'minu bil akhirah, bagi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, bagi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, masalus sau, sifat yang buruk ataupun perumpamaan yang buruk. Walillahi, dan milik Allah, bagi Allah lah, al-masalul a'la, sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang tinggi ini, yang boleh menunaikan hak dia ialah orang beriman saja. Nah, orang beriman saja, yang mana bila dia berzikir, dia menyembah Tuhan yang sebenar. Bila dia bercakap tentang Allah, dia akan bercakap yang sesuai dengan kedudukan Allah, al-masalul a'la. Jadi sebab itu kita ni bila-bila masa tuan-tuan sekalian, bila sebut Allah Ta'ala saja, kita tak akan sebut yang tak elok. Kita tak akan terdetik dalam kepala kita yang tidak elok. Sebaliknya kita akan sebut alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi orang kafir ini, mereka ni orang yang kufur dengan hari akhirat, mana sifat mereka terburuk. Kan sebut Allah ada anak lelaki, Allah Ta'ala ada anak perempuan. Kalau orang Yahudi pula, Allah Ta'ala kedekut. Yadullahi maghlulatun, orang Yahudi dalam Quran, tangan Allah terbelenggu, minta payah nak bagi macam mana tuan-tuan sekalian, tak cukup syarat-syarat mereka nak dimakbulkan doa oleh Allah. Tapi sebenarnya tak timbul sebenarnya Allah Ta'ala ini dia tak bagi. Dia tak bagi. Cuma kadang-kadang dia bagi sebalik yang kita minta. Tuan-tuan minta nak jadi kaya, tapi Allah Ta'ala tahu kalau kaya tak main dah mengaji. Dia duk kira atok berjalan. Berjalan boleh, tak ada masalah, tapi janganlah berjalan sampai tinggal kuliah, tinggal dia panggil kewajipan. Tak Ustaz, saya berjalan pun saya berhenti sembahyang, tak apa, alhamdulillah. Tapi maknanya dipanggil, kadang-kadang begitulah kita sebut. Bila Allah Ta'ala kita minta sesuatu, kita saja merasakan Allah Ta'ala tak bagi, tapi sebenarnya Allah Ta'ala janji dalam Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan kepada kamu. Sebab itu tapi orang kafir ni dia bahasa dia macam tu. Dia suka dia panggil oleh sebab dia tu perangai buruk. Dia perangai buruk, akidah pun buruk, maka dia beri kepada Allah Ta'ala ungkapan yang buruk, sifat yang buruk, dan kadang-kadang dia bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu dalam Quran pun, hadis kursi pun, Allah Ta'ala suruh kita ni sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali bila kita nak mati. Dalam satu hadis Nabi SAW pesan kat kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, jangan sesiapa pun di kalangan kamu mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan siapa pun mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia mengatakan bahasanya walaupun dia banyak dosa, dia tak boleh kata Allah Ta'ala ni tak kesian kat dia, Allah Ta'ala ni tak mengampunkan dia, tak mau nak ampunkan dia dan sebagainya. Padahal Allah menyatakan bahawa dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang, dia Maha Pengampun. Jadi yang kita kena tanya sekarang ni, kita minta ampun ke tak? Kalau kita minta ampun, Allah Ta'ala janji dia akan mengampunkan kita. Walau yu'akhidullahu an-nasa, jika Allah ingin membalas kepada manusia bizulmihim, dengan sebab kezaliman mereka. Tengok tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sudah simpul pada kita.
Segala perlakuan yang tak sepatut tentang Allah Ta'ala tadi, mensyirikkan Allah, tidak bersyukur pada Allah, dan juga menyebutkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, semua itu adalah zalim. Dan kata Allah, kalau Allah nak balas bizulmihim, manusia yang kafir, kerana senantiasa ada saja manusia yang kafir di muka dunia ini, kalau Allah Ta'ala nak balas, ma taraka 'alaiha min dabatin, Allah tidak akan meninggalkan di atas muka bumi ini sebarang makhluk yang masih berjalan atas muka bumi ini. Sebab bila ada orang yang bercakap yang tak sepatut bagi Allah, yang tidak pandai bersyukur, makna dunia ini layak untuk ditimpa dengan pembalasan. Pertama, kerana ada orang yang buat, yang bakinya lagi kerana dia panggil benda buruk ini, tuan-tuan sekalian, benda buruk ini dia ada apa, dia panggil apa? Orang kata apa? Macam kita kata bila kita berkawan dengan orang yang tak baik, dia panggil tempiasan yang tak baik itu akan kemungkinan menimpa kita juga. Sebagaimana Nabi SAW bagi perumpamaan berkawan dengan tukang besi, ya, kamu akan berasa panas. Walaupun bukan kamu yang dipanggil apa, yang mengetuk besi itu, yang apa, terlibat dengan apa, relau tu. Tapi kamu kawan dengan dia, duduk sama dalam tu, duduk sembang dengan dia, kukuk mana pun bahang panas tu akan sampai. Tapi kalau kamu berkawan dengan orang meniaga minyak wangi, kalau dia tak bagi sikit kat kamu pun, kamu akan tumpang bau juga wangi tu. Ya, jadi begitu juga teman-teman. Kalau Allah Ta'ala nak balas, keburukan itu dia ada, dia panggil, orang kata apa, tempiasan tidak baik, tapi Allah Ta'ala sengaja menangguhkan. Maka Allah Ta'ala menjawab, Allah Ta'ala menyebutkan, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah menangguhkan mereka sehingga tiba ajal yang Allah Ta'ala tentukan, iaitu kematian. Tak apalah, Allah Ta'ala kata dia tak balas lagi, kerana di sana ada makhluk-makhluk yang tidak berdosa, termasuk anak-anak kecil, termasuk haiwan-haiwan yang tidak pernah melakukan dosa. Kalau nak kira Allah Ta'ala nak balas, bila Allah Ta'ala timpa pembalasan sekali dengan orang tak berdosa pun akan habis semua. Tapi kata Allah, sengaja Allah menangguhkan. Jangan ingat bahasanya Allah tidak nampak, ya, jangan ingat Allah Ta'ala redha, tidak, tetap Allah Ta'ala murka, tapi Allah Ta'ala tangguh. Kemudian kata Allah, fa idza jaa ajaluhum, apabila tiba ajal mereka, la yasta'khiruna sa'atan, tidak akan ditangguhkan walau sesaat, dan tidak akan didahulukan walaupun sesaat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena bersyukur kepada Allah. Kejahatan cukup banyak dalam muka dunia, dan termasuk yang buat jahat tu salah seorang kita juga. Kurang-kurangnya orang Melayu ni dia suka mengumpat, itu pun jahat juga tu. Tapi Allah Ta'ala tangguh. Bila ada tangguhan itu, maka masa untuk kita istighfar pun masih ada, masa untuk kita bertaubat pun masih ada. Dan di samping Allah Ta'ala jadikan untuk orang beriman ini, semayang menghapuskan dosa, wuduk menghapuskan dosa. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita mudah-mudahan kita dosa-dosa yang kita buat sama-sama kita itu, bila semayang tu kita buat baik balik dekat dia. Bila betul ke tuan-tuan buat baik? Bila kita ihdinas siratal mustaqim, kita mendoakan dalam bentuk umum, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, termasuk semua orang beriman, termasuk hal yang kita baru mengumpat dia tadi pun masuk juga dalam tu. Lagi apa lagi? Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kata ulama, bila kita bagi salam sebelah kanan kita tu merangkumi sekalian dipanggil hamba-hamba Allah yang soleh yang berada di sebelah kanan kita sampai dunia sebelah sana, pusing balik, sebelah kanan pusing balik dunia tu sampai balik belah kiri kita, kemudian bagi pula assalamualaikum warahmatullahi kiri, masuk dunia. Sebab itu orang yang tak semaya, bukan saja dia berdosa dengan Allah, kata ulama, dia bersalah dengan sesama orang beriman kerana dia tidak mendoakan doa-doa yang sepatutnya dia ucapkan yang merangkumi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tadi nak buat macam mana? Tuan-tuan berselian, sebab lidah kita ni dia tak ada otak.
Bila tuan dia pula tak berotak sama kita lah, tuan dia. Kerana kita nak kata kat sama-sama. Bila bercakap tu memang ikut sedap dia panggil. Tak perhati, tak tapih. Ya. Jadi sebab tu mudah-mudahan waktu kita semayang tu kita doa masuk dia sekali. Dan masuklah semua sekali termasuk orang yang bersalah. Jadi begitulah tuan-tuan bersekalian, dan kita elok kita tambah di mana kita pernah baca satu hadis sebelum ini. Kalau tuan-tuan ingat balik, kita baca hadis 50 fadilat amalan. Ya, tuan-tuan berada balik cari balik buku tu. Ya, hujung sekali ada hadis tu. Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang beristighfar, memohon keampunan Allah untuk sekalian orang beriman, laki dan perempuan, Allah akan mengurniakan kepadanya kebajikan daripada setiap mereka. Tuan-tuan bayangkanlah, kata muka dunia ini ada 2,000 juta orang Islam, orang beriman. Kita tak allocate dengan istighfar kita. Sekurang-kurangnya kita baca Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang sebut begitu. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan cabut daripada kebajikan semua mereka itu. Allah Ta'ala akan bagi sama kepada kita. Dan sebelum kita, sebagian ulama menasihatkan kita sebelum kita tidur itu, mana kita sebut, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada orang beriman yang ada atas muka dunia ini yang bersalah denganku, ya Allah, aku ampunkan ke semua mereka sekali. Nah, mana tak ada orang yang bersalah dengan aku. Ya, hutang macam mana Ustaz? Hutang tak apalah, minta esok. Maknanya ampun tu maknanya mudah-mudahan dengan kita mengampunkan mereka, mereka juga akan mengampunkan kita. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, dan mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka benci. Wa tasifu, dan mereka mensifatkan dengan lidah-lidah mereka pendustaan terhadap Allah, anna lahumul husna, seolah-olah bagi mereka itu adalah kebaikan. Tertulis tu iaitu syurga. Kata macam-macam tentang Allah, bi'atiqad yang salah tentang Allah, tapi mulut duk sebut bahasanya kita ni ahli syurga, kita ni ahli syurga. Tuan-tuan sekalian, orang yang melakukan kesalahan tapi masih lagi bercakap dengan pembohongan, benda-benda yang tak sepatutnya, seolah-olah macam mereka tu syurga, kata Allah, la jarama, tidak begitu kata Allah. La jarama, yang sebenarnya adalah anna lahumun nar, sesungguhnya bagi mereka itu neraka. Wa annahum, dan sungguhnya mereka mufratuna ay mutrakuna, akan dibiarkan oleh Allah dalam neraka itu. Akan dibiarkan Allah dalam neraka tersebut. Dalam Quran tuan-tuan dia terjemah apa la jarama? Di sini dia kata la jarama ini haqqan. Ya, tidak diragukan lagi. Itulah, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka sebenarnya berbohong. Kerana bukan bagi mereka itu kebaikan, ini syurga, sebaliknya yang layak bagi mereka adalah neraka. Jadi bila mereka kata kami ini akan dapat syurga di akhirat, kata Allah, la jarama, tidak, kamu tak layak untuk syurga. Dengan pembohongan kamu, dengan kamu menyembah berhala, dengan kamu mensifatkan Allah dengan apa yang kamu benci, kamu letak bagi Allah. Apa yang kamu suka pula kamu letak pada kamu. Sifat-sifat begitu tidak melayakkan kamu untuk syurga, sebaliknya yang layak bagi kamu adalah neraka. Wa annahum mufratun, yang layak bagi mereka adalah neraka. Wa annahum, dan mereka akan dibiarkan di dalam neraka tersebut. Jadi sama orang Islam, mufratun, dibiar dalam neraka tersebut. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran, dalam tempat lain, dalam surah Taha, Allah Ta'ala menyebutkan barang siapa yang berpaling, man a'rada an zikri fa inna lahu, tuan-tuan buka surat 320, surah Taha ayat 124. Jumpa. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling, man
a'rada, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Jumpa kan? Mana peringatan Allah ni Quran, wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan. Ataupun barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, lupa kepada Allah, tidak beribadat kepada Allah, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Sebagai ulama mentafsirkan iaitu di dunia, dan sebagai ulama mentafsirkan iaitu kehidupan di dalam kubur. Dalam kubur nanti, kuburnya akan menghimpit dia. Wa nahsyuruhu, dan kami akan membangkitnya di mahsyar nanti, menghimpunkannya di mahsyar nanti pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Qala, lalu dia berkata, dia pandai pula mengkritik Allah Ta'ala. Bila bangkit nanti dia kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau menghimpunkan aku di sini, di mahsyar ni, dan sebagai orang buta, wa qad kuntu basiran, padahal aku di dunia dulu celik. Sepatutnya kalau dunia celik, akhirat pun kena celik. Lalu Allah Ta'ala menjawab, qala, berkata Allah kepadanya, atatka ayatuna kadzalika, demikian kamu di dunia dulu. Tak kala datang kepada kamu ayat-ayat kami, atatka, datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu mengabaikannya, melupakannya. Maknanya buat-buat tak erti, buat-buat tak nampak. Buat-buat tak nampak, dia panggil buta mata hati. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah kamu pada hari ini, kamu dibiarkan, kamu diabaikan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dapat fahamlah bahwasanya Allah akan melayani kita macam mana kita melayani dia. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kalau kita ingat dekat dia, dia akan ingat pada kita. Tuan-tuan ingat balik ayat dalam surah Al-Baqarah, uzkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada kamu. Kemudian lagi, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, laksanakan janjimu kepadaku, aku akan laksanakan janjiku kepada kamu. Jadi itu tuan-tuan sekalian, dengan bimbanglah. InsyaAllah kalau kita ikut syariat Allah, beriman dengan Allah, jaga ibadat, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga kita. Tak perlu kita bimbang apa-apa, termasuk pada saat kita nak mati nanti. Pada saat kita nak mati nanti, memang kita takut macam mana lah nak mati nanti. Dan Allah Ta'ala sendiri pun sebut dalam Quran, dan kita berulang-ulang kali juga baca ayat ini dalam surah apa ni? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, iaitu mereka bersyahadah la ilaha illallah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, beribadat kepada Allah, berzikir kepada Allah, baca Quran, melakukan amal soleh, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat Allah akan turun. Bila itu? Kata ulama dan tafsir, di antaranya tafsir yang lain, iaitu pada ketika mereka hampir mati. Ada pada ketika mereka ihtidar, ketika mana nazak, sedang nazak, malaikat Allah, kata ulama dan tafsir, itu malaikat rahmat yang berpakaian serba putih. Turun pada ketika itu. Allah Ta'ala suruh turun untuk apa itu? Untuk menenangkan kita. Di mana mereka menyatakan, la takhafu wa la tahzanu, tak usahlah kamu takut, bimbang, tak usahlah kamu bersedih, wa abshiru, bergembiralah. Nah, inilah saat untuk kamu bergembira. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, tallahi, demi Allah, laqad arsalna, sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada umamin min qablika, umat-umat sebelum kamu, fazayyana lahumus syaitan, lalu syaitan telah menghiasi untuk mereka amalan-amalan buruk mereka sehingga mereka nampak baik. Ucapan-ucapan buruk mereka tentang Allah, ucapan itu buruk tapi nampak baik. Perbuatan mereka membunuh anak itu buruk,
tapi nampak baik, sehingga akan mereka pertahankan. Sebuah itu siapa yang menghiasinya? Syaitan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, syaitan ni dia hebat. Maknanya kita dapat buat kesimpulan bahawasanya syaitan ini dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Dia umur dia panjang, dia tak mati-mati. Kita pula tunggu masa duk kira nak matilah. Dia tak mati. Satu. Yang kedua, dia boleh masuk dalam kita, kita tak boleh masuk dalam dia. Yang ketiga, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Itu yang kadang-kadang duk tengah mengaji boleh tersengguk-sengguk tu. Maknanya sebab tuan-tuan tak nampak dia duduk dah sebelah. Kadang-kadang duduk tengah mengaji duduk fikir menelai bila lah ustaz nak habis. Berapa dia nak habis ni. Jadi maknanya dia sedang menghasut kita. Dia menghasut kita, dia menghasut mula-mula tadi tak payah main lah mengaji. Tapi tempat lain tak seronok mengaji ni, tapi kita kata tak boleh, kalau tak mengaji jadi jahil. Kita pun main. Dia kata tak apa main, kata. Nanti kalau kamu pergi, nanti orang akan kata kamu rajin mengaji. Dia mula. Dia nak ganggu hati kita pula. Main-main tapi hilang keikhlasan, tak dapat pahala. Kita orang kata tak boleh, kena betulkan niat. Tak apalah main mengaji. Main mengaji letih lena, dia kata. Contoh lah kita kata. Contoh begitu. Jadi dia kemampuan dia tak pernah putus asa. Tapi dia pantang satu. Allah Ta'ala jadikan dia kalah dengan benda yang mudah sekali dia kalah apabila kita ingat pada Allah. Tuan-tuan sekalian ingat dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan tentang azan. Bila dilaungkan azan, dia akan lari sejauh-jauh mungkin. Sampai kata Nabi, lintang pukang sampai terkentut-kentut dia lari. Jadi begitulah juga tuan-tuan sekalian, bila kita ingat Allah dan kita sebut subhanallah, kita semayang, tuan-tuan sekalian, dia kalah dengan kita. Walaupun dia hebat, tapi kita lawan dia dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala. Jadi kukuk mana pun tuan-tuan sekalian, dia inna kaida syaitan ni dipanggil tipu daya syaitan itu sangat rapuh, sangat lemah. Fawaliyuhum, lalu di mana dialah yang menjadi pembimbing mereka. Al-yaum, pada hari dunia ini, di dunia ini, pada hari ini, syaitan yang menjadi teman mereka, menjadi kawan mereka. Jadi sebab itu mereka mudah dihias oleh syaitan. Syaitan mudah menipu kita. Tapi kita orang beriman ni tuan-tuan sekalian, siapa wali kita? Cuba ingat balik. Allah Ta'ala. Siapa yang kata? Allah Ta'ala sendiri kata, kalau kamu beriman denganku, akulah yang bimbing kamu, akulah yang jaga kamu. Di mana ayat itu? Surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Selepas ayat kursi. Selepas ke sebelum? Selepas ke sebelum? Itulah orang suruh hafal Quran tak mau. Duk kena rujuk selalu lah. Ayat kursi 255. Tentu buka balik tengok. 255 257. Mana selepas ayat kursi 257. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang beriman. Mana Allah jaga kita, Allah bimbing kita. Sebab tu syaitan tak akan boleh dipanggil, tak akan boleh menguasai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Maka di dunia ini, pada hari ini, di dunia ini, syaitanlah yang menjadi wali mereka, teman mereka, pembimbing mereka. Sebab itu syaitan boleh menghiasi mereka, boleh menipu mereka, boleh menyampaikan hasutan, bisikan jahat kepada mereka. Walahum, dan bagi mereka di akhirat, azabun alim, azab siksa yang alimun, yang sangat pedih. Wa ma anzalna 'alaikal kitab, dan tidak kami menurunkan kepadamu kitab wahai Muhammad SAW, illa litubayyana lahum, melainkan supaya kamu menjelaskan kepada mereka alladzi ikhtalafu fihi, apa yang mereka bercanggah tentangnya, yakni
agama yang benar. Jadi mereka beriktikad dengan i'tiqad yang salah. Kami telah turunkan kepadamu kitab wahai Muhammad supaya kamu jelaskan kepada mereka bahasanya i'tiqad mereka itu salah. Allah bukan begitu. Sebaliknya Allah begini, yang benarnya begini, dan di akhirat nanti mereka tidak ada hujah lagi di hadapan Allah. Dan mereka tidak ada hujah lagi di hadapan Allah Ta'ala. Pada yang sama kitab itu menjadi hidayah wa rahmatan, dan juga rahmat liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah. Jadi kitab Quran ni bagi yang tak beriman sebagai hujah untuk mereka, supaya mereka tidak ada alasan lagi untuk menafikan di hadapan Allah. Dan bagi kita yang dah beriman ini, kitab ini sentiasa memberi petunjuk kepada kita dan juga menjadi rahmat untuk kita. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bacalah Quran sentiasa. Akan terbimbing kita ni, dan orang yang sentiasa dalam hidayah ini, apa dia panggil apa tuan-tuan sekalian? Dia akan mati dalam husnul khatimah. Dia akan mati dalam husnul khatimah kerana dia sentiasa dalam bimbingan Allah. Yang kedua, dia sentiasa dalam rahmat Allah. Rahmat ni apa makna dia? Dalam Quran, rahmat ada ketika makna keampunan, ada ketika makna rezeki, ada ketika makna kemakmuran, ada ketika memberi makna hujan, ada ketika memberi makna syurga. Itu rahmat tuan-tuan sekalian. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha memberi rahmat. Rahmat di dunia iaitu rezeki, dan rahmat di akhirat iaitu keampunan Allah sehingga manusia boleh masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya terjemahan tafsiran tu sama, cuma dia panggil, ulama ni dia suka guna bahasa-bahasa yang berlainan untuk memberi keluasan ilmu pada kita. Ada seorang Ar-Rahman, itu rahmat Allah yang luas di dunia ini tanpa mengira orang itu beriman atau kufur. Kemudian Ar-Rahim pula rahmat Allah yang khusus, iaitu yang untuk orang beriman saja. Dan sebagian ulama kata Ar-Rahman iaitu Ar-Razak, Tuhan yang Maha memberi rezeki. Yang di dunia ni dia bagi rezeki semua. Tapi Ar-Rahim, Tuhan yang Maha pengampun. Yang maknanya dia hanya akan ampunkan hamba yang beriman yang minta ampun. Sebab orang yang kufur tidak ada keampunan untuk dia di akhirat. Kukuk mana pun dia akan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tidak ada percanggahan kerana dia hanya bersifat perincian saja. Ar-Rahman, ni'mat. Jadi kita orang beriman ni dua-dua sekali. Rahmat umum pun dapat, rahmat yang khusus pun kita akan dapat. Kebahagiaan di dunia pun kita akan kecapi, dan kebahagiaan di akhirat pun kita akan kecapi. Dalam kubur nanti pun macam duduk dalam syurga dah. Mana kubur akan dilapangkan dan sebagainya. Jadi demikianlah tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini ada soalan sebelum kita tutup majlis kita. Tuan-tuan sekalian, umrah sekali lagi lah kan bulan 12 insya-Allah. Bulan 12 8 bulan. Untuk tuan-tuan yang daftar, kena daftar cepat kerana kalau nak pergi tu daftar terus lah. Jangan tunggu-tunggu lagi, begitulah. Dan lagi pun bagi pihak ANA sendiri tu, sebab kita maklum sajalah seat tuan-tuan sini nak kena tempah. Nak kena setempah. Kalau kita lambat tempah tu, nanti boleh kat orang lain lah. Seat penerbangan sama, hotel pun sama. Ada yang tanya, Ustaz, sebab apa package tu agak tinggi? Sebab ANA tak berani ambil visa turis. Sebab dia panggil kalau travel yang besar-besar tak apa dia ambil turis, sebab dia ada tenaga yang menguruskan tu banyak. Kalau visa turis ni dia memang dia nak masuk raudah khususnya tu dia kena key in satu-satu. Tapi kalau ambil visa umrah tu dia key in jumlah dia panggil. Bila kita mohon tu lulus 14 orang. Kalau lulus kita buat 40, lulus tu sekali lagi 40. Ini semua boleh masuk. Yang ambil visa turis ni yang biasa-biasa berlaku tu separuh dapat masuk, separuh tak dapat masuk. Jadi yang agak yang tua-tua tu yang tak familiar dengan aplikasi tu agak ketinggalan. Tapi risikonya ambil visa umrah ni dia lebih 600. Dia punya visa tu lebih 600-700. Itu anda jelaskan sikit lah supaya tuan-tuan tak tanya dah. Jangan tanya sebab apa package start
hotel yang sama, tapi travel lain dia kurang dalam 600-700. Jadi puncanya di situ. Dan satu lagi, dan kebetulan yang pergi dengan Ana ni banyak veteran-veteran yang tua-tua. Jadi Ana pun fikir juga masalah bila masuk hospital. Pengalaman baru ni pergi bulan 3 baru ni, ada seorang tu dia masuk hospital jantung, memerlukan kos 80,000. Dia kebetulan nak jadi dekat dia. Bila dia bagi visa turis itu, hospital dia tak nak. Dia tak nak. Dia orang kata apa, dia kena bayar sendiri. Kebetulan nak jadi dekat dia tu, dia ada 2 visa. Visa yang pertama tu ada silap nama sikit. Visa umrah ada silap nama sikit. Jadi pihak travel, Widak Travel ni ihtiyatan ambil juga visa turis untuk takut sangkut di airport. Bila masuk hospital, bila bagi visa turis, pihak hospital tak nak. Dia kata kami hanya boleh tawarkan khidmat percuma kepada tetamu umrah saja yang pakai visa umrah ataupun haji lah dipanggilnya. Kemudian dah teringat kata kita dah ada dia visa turis cuma silap nama sikit, dia travel pun bagi. Dia kata ini tak apa, boleh, dia kata. Silap satu huruf tu dia abaikan yang tu. Maknanya dia dapat khidmat percuma untuk 80,000. 80,000 sebab masuk dalam visa umrah tu demi sekali dengan dia panggil apa istilahnya. Dia sebenarnya lama dah sebelum ni pun. Sebelum ni pun dia visa turis tu baru saja dalam setahun dua. Sebelum tu semua yang pergi umrah memang dia tetamu kerajaan Saudi masuk. Dan 2 tahun lepas sebelum PKP ada seorang cucu, dia bawa cucu dia masuk hospital 10 tahun, 10 hari lebih. 10 hari lebih, hospital kata tak perlu bayar apa-apa, kamu tetamu umrah. Jadi sebab itu tuan-tuan Muslim, parti-parti lah maknanya. Kalau tuan-tuan nak pergi umrah tu, kalau agak-agak tuan-tuan memerlukan visa umrah tu, tuan-tuan kena maklum pada travel. Kata saya nak visa umrah, mereka akan ambil, tapi tuan-tuan kena bayar lebih lah. Nama kita 700 lebih. Tapi Ana memang semua sekali, tak terkecuali seorang, termasuk Ana sendiri, memang Ana akan ambil visa umrah. Walaupun lebih, kerana kita dipanggil, dia tak selalu jadi. Dia tak selalu jadi, dipanggil sakit. Tapi kalau jadi itu, tuan-tuan nak kena banyak-banyak lah. Sebab kos pengobatan dan sebagainya di sana. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmah wa tahnan ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tentu ada kuliah lagi kan? Apa ni? Ya.